biarkan buat pada part terbaru, biarkan 1 malam. Okey, so macam ni cara dia. Okey, air sama tinggi dengan garam. Okey, so biarkan pada part tu kita tengok hasil dia. Okey, let's go. Okey, so Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita berjumpa lagi untuk yang kedua, iaitu tentang tindak balas garam dan juga adakah benar tindak balas garam dan juga cuka, ataupun yang sebenarnya adalah tindak balas garam dan juga air biasa sahaja. Jadi saya nak kongsi dekat sini. Okey, saya nak kongsi dekat sini iaitu satu video ataupun satu teori yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu cuka dan garam dapat membuang aura negatif ataupun menghalau entiti tersebut. Okey, adakah mitos? Adakah benar? Adakah benda ni hanya sekadar turun-temurun yang diperkatakan oleh nenek moyang, ataupun benda ni hanya sekadar untuk dijadikan viral ataupun menjadi salah satu konten kepada mereka yang dahagakan perhatian? Kita akan nantikan, saya akan tunjuk result keputusan. Okey, so sebelum saya masuk kepada yang berikutnya, saya nak menceritakan, iaitu sebelum Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, please like, komen dan juga subscribe. Okey, saya nak komen dekat sini iaitu tentang tindak balas garam dan juga cuka. Okey, garam ataupun lebih dikenali sebagai sodium chloride. Okey, sodium akan menjadi sodium asetik dan hidrogen chloride. Okey, di mana benda tu adalah sebenarnya dia akan membentuk balik semula crystallization, ataupun dia punya bahasa mudah, dia akan membentuk balik kristal. Okey, jadi teori lama ataupun yang telah diturunkan ataupun telah diviralkan, garam ni merupakan pencampuran garam dan juga cuka dipercayai dapat membuang aura negatif, ataupun lebih kepada untuk mendetek ataupun mengesan, ataupun kita dapat mengetahui bahawa rumah kita, kediaman kita, ataupun office kita, restoran, tempat kerja atau sebaliknya, semua ni kita dapat mengetahui adakah tempat kita tu benar-benar ada makhluk lain, entiti lain, ataupun dalam kalangan korang sendiri yang negatif. Yang tu menjadi salah satu subjektif kepada persoalan kita pada hari inilah. Okey, adakah disebabkan oleh terlalu negatif dalam kalangan kita, ataupun saya nak huraikan lebih lagi mengikut kefahaman saya, seandainya dari segi sains dan juga melibatkan dari segi agama, apa yang saya faham, kalau korang rasa teori saya ni tak betul, please komen kat bawah. Apa yang saya faham apabila seseorang umat Islam ataupun orang Muslim yang jarang solat, bila jarang solat, dia membawa terlalu banyak aura negatif. Aura negatif dapat dibuang ataupun dapat dikurangkan, dapat diturunkan dengan cara kita bersolat. Kita akan rasa lebih tenang. Apabila kita terlalu banyak sangat aura positif, maka kita akan tenang. Apabila orang bercakap buruk tentang kita, kita akan rasa tenang, kita akan senyum selalu. Bila orang bercakap tentang mengumpat ataupun mengata kita susah nak marah. Itu antara tanda-tanda orang yang sentiasa solat, menjaga solat ataupun sentiasa positif. The only way adalah yang paling dari segi spiritual, dari segi kerohanian, iaitu adalah dengan cara kita menggemukkan roh kita, dengan cara kita berzikir. Iaitu apabila kita berzikir, maka roh kita gemuk, roh kita sihat, badan kita sihat. Okey, macam contoh manusia seperti saya nak kalau korang nampak gambaran lah, manusia zaman sekarang ni kita terlalu banyak mengejar tentang duniawi. Bila terlalu banyak mengejar duniawi, kita dah jarang makin solat, maka kita dipanggil istiraj, di mana
kejayaan ataupun kemewahan, kekayaan, dan semua kita dapat, apa pun kita minta dapat. Contoh kita kata aku nak bini cantik, dapat. Aku nak bini gemuk, dapat. Aku nak kereta, dapat. Aku nak bisnes aku maju, dapat, sehingga kita lupa bahawa kita nak solat semua tak maintain. Itu dipanggil istidraj, iaitu kelekaan ataupun kecuaian. Tanda maksudnya Allah murka dengan kita, maksudnya dia tak nak. Okey, tapi setengah orang ada setengah orang dia banyak solat, okey, tetapi kalau dia minta apa-apa semua tak dapat. Itu bermaksud Allah sayang, dia nak dengar. Okey, dia suka nak dengar kita punya doa, rintihan, keluhan, kita punya rayuan. Dia suka sebab dia sayang. Okey, itu saya skip sikit lah. Okey, jadi bermaksud dekat sini aura positif ataupun negatif tergantung kepada individu tersebut, sama ada dia Muslim ataupun tidak. Kalau tidak Muslim, dengan Tuhan masing-masing lah. Okey, dengan Tuhan masing-masing. Yang saya cuba sampaikan di sini adalah untuk orang kata apa, yang Islam, yang menganut agama Islam, yang berlandaskan Allah Subhanahu Taala yang satu. Okey, jadi saya nak kat sini, maksudnya saya nak cerita bahawa kalau aura negatif, kalau dekat rumah terlalu banyak sangat, terlalu kerap sangat membuat maksiat, maka kita akan membina satu aura negatif. Aura negatif ni yang menyukai aura negatif hanyalah jin dan juga syaitan. Mereka akan berkawan apabila contohlah, okey, kalau kita macam terlalu banyak sangat aura negatif, maka syaitan dan juga jin ni akan rasa macam kita ni rumah member-member dia rasa macam kita ni member seumpama seangkatan dengan dia, so dia akan menumpang, dia akan tinggal sekali, dia akan duduk sekali dengan kita. Jadi bermaksud dekat sini, okey, sama ada dalam kalangan ahli rumah, dalam kalangan orang rumah, dalam kalangan siapa-siapa sahaja, sama ada. Saya bagi contoh, negatif tu bermaksud kalau contoh dia masih solat tetapi masih dapat negatif dalam aura, bilik dia dapat detect negatif, bermaksud ada orang hantar benda. Kalau dia tak solat tapi tak ada orang hantar, bermaksud dia sendiri yang negatif, bermaksud dalam udara environment tu negatif. Yang ketiga, kalau dia solat, okey, tapi ada juga orang hantar, okey, itu lain cerita. Faham? Itu lain cerita. Tapi ada banyak lagi faktor lain. Stres kerja pun boleh dikatakan punca kepada negativity. Banyak lagi punca-punca, bergaduh dengan bini ke, bergaduh dengan anak ke, bergaduh dengan suami ke. Okey, lepas tu terlalu banyak sangat suka ke orang ke, kan. Saya selitkan sikit, kan. Terlalu banyak sangat pilihan pun tak tahu pening, kan. Negatif sampai akan terbawa-bawa sampai jadi insomnia, susah nak tidur. Jadi negativity tu tergantung banyak faktor. Jangan terlalu sempitkan fikiran anda. Oh, kalau jadi crystallize ni bermaksud hantu. Okey, crystallize hantu, crystallize hantu, crystallize hantu. Okey, jadi berbalik kepada persoalan utama kita, iaitu tentang bagaimana garam, tindak balas garam dan juga cuka, adakah ia menjadi salah satu faktor kepada penarikan ataupun pengesanan entiti tersebut, ataupun saya nak buktikan kat sini bahawa tak perlu menggunakan cuka, hanya menggunakan air sahaja, maka ia akan terbentuk sekiranya rumah, kediaman ataupun ruangan tidur ataupun tempat kerja, kedai makan, tempat kerja, apa-apa pun sahaja ada entiti ataupun arwah hantar, pasti akan jadi crystallize. Okey, kita balik semula. Okey, kita balik beberapa kali, kita nak balik lah. Okey, ini saya nak tunjuk contoh. Okey, ini adalah kesan. Korang tengok sini. Nampak tak kesan Nampak kesan macam mana garam ni boleh naik ke atas. Ni adalah air biasa sahaja, air masak, air minuman. Dan juga ini adalah garam kasar. Okey, garam naik ke atas. Okey, dalam teori yang dinyatakan adalah kita perlu buat beberapa kali untuk membuang aura negatif sehingga tiada garam terbentuk dekat atas. Yang ni menggunakan air biasa. Kalau menggunakan cuka, pasti akan terbentuk crystallize dekat atas. Itu bermaksud cuka tu dia membuat tindak balas crystallize. Itu tindak balas seperti garam dan juga acetic acid yang merupakan acid base, acid lemah. Okey, korang kena faham tindak balas garam dan juga salt. Macam mana korang belajar kimia dulu, sains dulu. Okey, yang tu. Ni. Jadi kalau menggunakan air,
memang tak wajar sepatutnya dia akan jadi macam ni. Faham? Dia tak wajar. Okey? Ini bermaksud aura negatif yang ada dalam. Saya mula-mula letak dekat ruangan tamu. Tak jadi apa-apa. Bila saya letak kat kamar tidur, bermaksud ada benda. Okey, yang ni dipastikan dengan ada satu video. Video saya pernah record, tak tahu saya dapat cari ke tak. Video barking iaitu saya punya sugar glider dia barking. Saya akan cari, saya akan selitkan contoh barking. Saya ada bela sugar glider. Sugar glider tu kalau dia barking bermaksud makanan dia dah ada. Okey, sama ada makanan dia dah okey, dia barking makanan dia ada, tapi disebabkan oleh ada entiti tersebut pada waktu tertentu, maka dia barking dan barang-barang tiba-tiba jatuh dalam bilik. Macam itulah pernah terjadi sekali. Okey, dia barking tak pernah selama saya bela sugar glider, dah almost 1 tahun tak pernah jadi barking macam tu. Dia barking baru-baru ni, lately ni dia barking. Agak pelik juga. Okey, dia barking, dia around pukul 4.30 dan pukul 5 macam tu dia akan barking. Saya tengok dari segi makanan dia ada, minuman ada, dia sentiasa main, dia orang ada 3 ekor semua. So tak ada sebab dia barking dan dia melihat ke arah sesuatu. Itu tandanya dia rasa ancaman dan juga dia melihat sesuatu benda yang sedang berdiri dekat dengan sangka. Ada waktu tu bulu roma saya naik. Bulu roma naik dan barang terjatuh seperti dia memberikan maksud tersentuh tersurat kat situ. Okey, nanti itu sahaja ni saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu kisah garam. Okey, ini menggunakan garam dan juga air. Korang boleh letak dekat mana-mana, 4 penjuru boleh, dekat bilik tidur boleh, dekat ruang dapur boleh, ataupun tempat kerja boleh. Tapi kena pastikan buat benda ni berulang kali, tukar air sahaja, bersihkan bekas ni, tukar air, bubuh air sama tinggi dengan garam. Okey, lepas sama tinggi dengan garam, lepas tu biarkan sahaja. Nanti benda tu jadi sampai dia tak terbentuk. Faham? Faham? Sampai dia tak terbentuk, maka insya-Allah okey. Ini cara untuk menyerap ataupun membuang aura negatif. Biasanya orang pakai garam ni untuk mengimprove ataupun meningkatkan kadar penghasilan melatonin, ataupun untuk for those yang insomnia boleh menggunakan garam untuk menetralizekan kita punya sinar alpha, beta, gamma yang ada dalam kita punya wavelength, dalam kita punya brain. Dia akan membantu sedikit sebanyak. Dari segi kajian, korang boleh tengok kat Google lah, orang buat kajian banyak ada. Dari segi untuk membetulkan kita punya wavelength, untuk kita punya improve dari segi kesukaran untuk tidur ataupun insomnia. For those yang siapa insomnia, boleh membeli iaitu garam lampu tu. Benda tu boleh untuk neutralizekan ataupun untuk positifkan aura yang dalam bilik, insya-Allah untuk membantu untuk senang nak tidur. Okey, ni pun saya dah rasa mengantuk. Saya rasa sebab saya tak kat bilik dah almost 1 malam, rasa sleepy sikit. Dia rasa sleepy sikit, saya rasa nak tidur je. Okey, itu saja saya nak kongsikan pada hari ini. Sedikit sebanyak membantu atau tidak, korang boleh komen dekat bawah. Korang tanyalah apa-apa korang nak tanya, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan kongsikan kaedah berikutnya, bagaimana kita nak detect sesuatu perkara tersebut. InsyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ni terbentuk garam ke atas.
Kita buang, bawa balik. Kita buang, kita bawa balik. Kita try lagi satu malam. Okay, ni cakap malas. Okay.